الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah pesuruh Allah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya sekali, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suratul Fatihah ini Allah cucuri rahmat ke atas roh pelajar-pelajar tahfiz yang syahid dalam kebakaran yang baru berlaku. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala selamatkan sekalian pelajar-pelajar yang ikhlas belajar, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala kedua ibu bapa mereka itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kejadian ini tidak melemahkan semangat, sebaliknya menaikkan semangat untuk kita terus memelihara Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Dalam waktu-waktu yang amat menyayat hati kita ini, saya memohon dan saya meminta daripada sebahagian pihak untuk tidak mengambil kesempatan untuk melempiaskan kebencian mereka kepada institusi-institusi tahfiz. Amat menjadikan apabila kita lihat komen-komen sebahagian masyarakat Islam kita yang mana mereka ada pengalaman yang tidak baik mungkin dengan beberapa pusat tahfiz, tetapi akhirnya mereka mengumumkan, mereka generalize, mengatakan pusat tahfiz ini tidak baik, maka semua pusat tahfiz dalam Malaysia ini tidak baik. Maka mereka mengambil kesempatan untuk menyerang, menghina, mengutuk dan sebagainya. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah hentikan kebencian ini, Allah Subhanahu wa taala hentikan kata-kata yang tidak baik ini. Ini adalah waktu di mana kita perbaiki kalau ada kesilapan dan kita memberikan sokongan yang lebih padu kepada institusi-institusi ini, insya-Allah, supaya melahirkan benar-benar hufazul Quran. Dan saya pernah jelaskan beza antara hafizul Quran dengan musajjilul Quran. Musajjil ni adalah perakam, dia merakam, dia macam tape, dia merakam, dia hafal, kemudian dia baca. Hafizul Quran ini makamnya tinggi lagi. Hafiz itu datang dari perkataan hafizah, seseorang yang memelihara, seseorang yang menjaga. Memelihara apa? Bukan setakat bacaannya, bukan setakat hurufnya, bukan setakat barisnya, tetapi adalah isi kandungannya.
Hafiz, dia pelindung di zaman manusia meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia yang akan bangkit mempertahankan. Di zaman orang-orang mencerca, menghina, memandang enteng kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang akan datang memuliakannya kembali di mata manusia. Itu tugas hafizul Quran yang sebenarnya. Ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia banyak sokongan yang diberikan, insya-Allah. Bagi sesiapa yang ada kepakaran, sumbangkan kepakaran. Jangan hanya setakat kita mengutuk daripada luar, sedangkan kita ada waktu, kita ada kewangan yang kita mampu untuk sumbang, kita sumbangkan, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi ini kita akan teruskan kuliah akidah kita. Kita masih lagi sebenarnya, bagi sesiapa yang mungkin terlepas, topik ustaz ni apa sebenarnya kan? Topik kita akidah. Kita masih berbincang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi dalam sifat yang pertama, iaitu sifat wujud. Kita masih lagi dalam proses untuk mempertahankan wujudan Allah Subhanahu wa taala daripada serangan-serangan daripada ahli falsafah, serangan-serangan daripada ateis, serangan-serangan daripada orang-orang yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi sesiapa yang ingat, antara hujah dan bukti mereka, ini bukti lah, pada mereka bukti, pada kita bukan bukti. Mereka mengatakan bahawa Tuhan itu tidak wujud kerana apa yang mereka sebut sebagai adanya keburukan dan kejahatan di atas muka bumi ini. Mereka kata tidak masuk akal mengatakan bahawa adanya Tuhan dalam keadaan di dunia ini ada keburukan dan kejahatan. Bila berlaku kebakaran di pusat tahfiz ini, ada beberapa pihak yang mengambil kesempatan. Dia kata apa? Tengok, budak-budak yang belajar Al-Quran pun Tuhan biarkan mereka mati terbakar. Di manakah Tuhan? Dia kata macam itu. Dia ambil peluang ni. Where is God? Di mana Tuhan kamu yang kamu kata Maha Pengasih, Maha Penyayang? Di mana Tuhan kamu yang kamu katakan Dia akan melindungi orang-orang yang beriman? Innallaha waliyul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala itu adalah pelindung kepada orang-orang bertakwa. Dia tanya soalan-soalan seperti itu. Ini soalan penting ni. Banyak orang goyang iman bila ditanya seperti ini. Jadi bagi sesiapa yang ingat, 2 sesi yang lepas kita dah dedikasikan pengisian saya berkisar kepada apa yang dipanggil sebagai the problem of evil. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil mu'adilatus syar', masalah dalam memahami bagaimana dan kenapa adanya keburukan dan kejahatan di atas muka bumi ini, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi ini antara hujah mereka. Tolong ambil perhatian bab ni. Dia nak sangkal kewujudan Tuhan, dia guna sains kadang-kala. Kadang-kala dia guna logik dia yang cacat. Kadang-kala dia guna emosi. Dan saya lihat penggunaan emosi ini lebih mudah untuk menyelewengkan orang. Sebab kita kebanyakan dia emotional creature. Kita makhluk emosi. Kita banyak menggunakan emosi. Kita membuat keputusan dalam hidup banyak menggunakan emosi. Jadi mereka pun guna strategi yang sama. Mereka menggunakan emosi. Bila cerita benda-benda contoh macam kebakaran ini, orang jadi emosional. Tu ustaz, kesian budak-budak kecil ustaz. Macam mana ustaz? Terseksa mereka meninggal dunia tu ustaz. Dia main emosi je lah. Dia kata, where is your God? Mana Tuhan kamu ketika berlaku kejadian seperti ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak jawab? Kita boleh kata, ustaz, alhamdulillah mereka itu meninggal syahid. Betul ke? Ada hujah, ada bukti. Ada. Dalam hadis yang dirakam oleh Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenaraikan orang-orang yang dianggap sebagai mati syahid walaupun dia tidak berjuang di dalam medan peperangan. Antaranya adalah orang-orang yang mati terbakar, yang dipanggil sebagai al-hariq. Jadi kata-kata pengetua tahfiz itu yang mengatakan bahawa anak-anak muridnya meninggal syahid, betul, kerana mereka termasuk dalam golongan orang yang mati terbakar, al-hariq. Termasuk juga orang yang mati syahid adalah orang-orang yang tenggelam, mati tenggelam, al-ghariq, al-hariq. Dan terdapat ada lagi, kalau tidak silap saya, ada lagi 3-4 kategori yang lain. Maka orang-orang yang meninggal terbakar
termasuk dalam syahid, tetapi itu dianggap sebagai syahid dunia. Minta maaf, dia termasuk dalam syahid akhirat, tapi tidak dikira sebagai syahid dunia. Syahid ni ada 3 kategori. Kategori yang pertama dipanggil sebagai syahid dunia dan akhirat. Maksudnya orang yang meninggal bila berjuang dalam medan peperangan fi sabilillah, atas memperjuangkan nama Allah Subhanahu wa taala, untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap sebagai syahid dunia dan akhirat. Maksud syahid dunia, bila dia meninggal dalam peperangan itu, dia tidak perlu dimandikan. Ya, dia tidak perlu lagi dimandikan. Maka kita anggap dia sebagai syahid dunia dan akhirat. Ada orang yang dianggap sebagai syahid dunia sahaja. Maksudnya apa? Maksudnya dia pergi berjuang bukan kerana Allah, tidak ikhlas. Orang tengok dia ni, wah hebat, mujahid, tetapi sebenarnya dia berjuang untuk mencari harta, untuk mencari nama, untuk politik dan sebagainya. Ini termasuk sebahagian orang-orang yang join ISIS ini. Ramai saja yang mereka menyertai kerana tarikan kewangan, kerana tarikan pengaruh, kerana tarikan kuasa. Tapi ada saja yang sertai atas keikhlasan, tetapi keikhlasan yang tidak terpandu, keikhlasan yang sesat, keikhlasan yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Jadi syahid yang kedua ni syahid dunia, tapi dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tidak menganggap ni sebagai syahid, rejected. Ya. Kategori yang ketiga, dia syahid akhirat saja tapi tidak dianggap sebagai syahid dunia. Ini termasuk orang-orang yang meninggal terbakar, orang-orang yang meninggal tenggelam. Mereka ini masih tetap dimandikan, masih tetap disolatkan, masih dianggap sebagai meninggal seperti orang biasa. Tetapi dari segi pahala, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Ini dianggap sebagai syahid akhirat tetapi bukan syahid dunia. Jelas insya-Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam suratul Kahf, ketika Nabi Musa dan Khidir alaihissalam melalui perjalanan mereka, Khidir alaihissalam melakukan beberapa perkara yang membuatkan Nabi Musa marah. Betul? Apakah 3 perkara tersebut? Yang pertama sekali, dia nampak ada sampan ataupun ada bot yang baik, dia pergi lubangkan. Nabi Musa tengok terkejut. Dia kata, apa benda kau buat ni? Kenapa kau pergi bocorkan sampan yang orang yang pemilik sampan tu tak ada kesalahan kepada kamu? Nombor 2, apa dia buat? Dia nampak seorang budak kecil yang tengah bermain dengan teman-teman mereka. Dia ambil, dia bunuh. Lagi marah Nabi Musa. Yang ketiga, mereka sampai ke sebuah kampung. Mereka mengharapkan supaya sebahagian penduduk kampung itu menerima mereka sebagai tetamu, tapi kena reject, kena tolak. Bila pulang daripada kena reject itu, Khidir nampak satu tembok yang sudah roboh. Tembok yang sudah roboh. Khidir pergi bina kembali. Nabi Musa marah. Dia kata, paling tidak pun mintalah gaji. Kenapa buat for free? Kenapa buat secara percuma? Tengok, Nabi Musa alaihissalam, apa melihat sekilas lalu, apa yang beliau nampak itu kelihatannya jahat dan tidak baik. Betul tak? Betul tak? Tengok apa yang Khidir kata. Kata, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimanakah kamu akan sabar dengan sesuatu perkara yang mana ilmu kamu belum lagi meliputi? Bagaimanakah kamu akan sabar tentang sesuatu perkara yang mana ilmu kamu belum meliputinya lagi? Ma lam tuhit bihi khubra, kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Yang membuatkan manusia marah, sedih, tidak sabar adalah kerana kita punya ilmu belum lagi meliputi tentang kejadian tersebut. Apabila melihat dengan mata rambang,
apa melihat sekilas lalu, kita menganggapnya sebagai satu keburukan dan kejahatan. Tetapi jikalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang meliputi, ilmu yang merangkumi, ilmu yang menyeluruh, maka kita akan melihat bahawa setiap perkara yang berlaku itu adalah perkara yang paling tepat sekali, yang paling baik sekali untuk berlaku. Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, dia kata, kalaulah kita diberikan ilmu yang sempurna, maka kalau Allah minta kita untuk ubah sesuatu dalam alam ini, kita tidak akan ubah sesuatu pun, dan kita akan sedar bahawa setiap perkara yang berlaku itu sebenarnya yang terbaik. Isu dia adalah pada ilmu kita. Ramai orang tak perasan benda ni. Dia kata, saya tengok benda tu buruk, mestilah buruk ustaz. Tidak semestinya begitu. Mungkin kerana ilmu kamu cetek. Sebab tu dalam Al-Quranul Karim Allah sebut wal aqibatu lil muttaqin. Allah sebut akibat itu adalah untuk orang yang bertakwa. Akibat itu apa? Penghujung perkara. Kita ni tak sabar. Kita tak sabar nak tunggu the end of things, penghujung sesuatu perkara. Apa yang orang Melayu sebut sebagai akibat. Akibat. Tapi bila sebut akibat dalam bahasa Melayu ni, dia lebih kepada negatif. Tahu dah kamu akibatnya nanti apa. Sedangkan perkataan akibat ni adalah kesan. Kesan akhir terhadap sesuatu perbuatan. Akibat boleh bermaksud baik dan juga boleh bermaksud tidak baik. Syurga adalah akibat kepada perbuatan baik seseorang. Jadi akibat itu boleh positif dan boleh juga negatif. Jadi wal aqibatu lil muttaqin. Kalaulah kita tahu hujung dan duduk perkara setiap yang berlaku, maka kita tidak akan lagi mempersoalkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak boleh nak katakan yang kita tahu kenapa perkara itu berlaku. Kejadian tragedi itu berlaku. Kita tidak boleh nak pastikan begini, kerana ini ia berlaku ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin penghujung perkara yang berlaku itu adalah kebaikan bagi semua yang berada di situ insya-Allah. Bagi pelajar-pelajar tersebut, bagi keluarga mereka, bagi guru-guru di situ dan bagi masyarakat di Malaysia secara amnya insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Apa bukti kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ini berhikmah? Apa bukti kita bahawa Allah Subhanahu wa taala melakukan setiap perkara itu berdasarkan kebijaksanaan, bukan secara sembarangan dan sembrono. Kita berkata begitu pun sebab kita ada bukti. Kita ada bukti mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala ni setiap perkara yang dia buat itu ada sebab dan ada hikmah di sebaliknya. Kalau kita lihat sebahagian orang yang mengatakan kenapa ada kejahatan dan keburukan di atas muka bumi ini, kita kata, kalau kamu tak nak kejahatan dan keburukan di atas muka bumi ini berlaku, kalau kamu tak nak Allah izinkan kejahatan dan keburukan berlaku, maka kamu kena minta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebebasan kamu. Sebab bila ada kebebasan, mesti ada kesan kepada pemilihan itu. Ini tidak jujurnya sebahagian orang. Dia nak bebas, tetapi dia tidak menanggung, dia tidak mahu menanggung kesan daripada perbuatan dia. Dia want freedom tapi tanpa accountability. Maksudnya dia tidak perlu dipertanggungjawabkan ke atas apa-apa. Kalau nak kebebasan, maka perbuatan kita ada kesannya dan kita harus tanggung kesan itu. Betul tak? Kalau tak nak kesan buruk daripada perbuatan, maka minta supaya kebebasan itu ditarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi sekali. Kalau betul kita nak kebebasan, maka kita juga harus jujur untuk sanggup menanggung kesan daripada kebebasan kita. Betul? Bila sebut kebebasan itu apa? Kita bebas untuk memilih yang baik ataupun yang jahat. Dan bila kita pilih yang jahat, pasti akan ada kesan yang setimpal. Jadi kalau kita tak nak kesan yang jahat itu menimpa kita, maka janganlah buat jahat. Tapi manusia tak nak. Dia nak teruskan buat kejahatan, tapi dia tak suka kesan jahat. Dia tidak suka kesan keburukan. Kebanyakan masalah, kebanyakan kesakitan, kebanyakan keburukan yang berlaku dan menimpa kita dalam hidup ini adalah datang daripada dosa-dosa kita sendiri. Saya kata kebanyakan, saya tak kata semua. Sesi yang lepas ada yang bertanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu sama ada musibah yang menimpa kita itu sama ada untuk hapuskan dosa atau nak tingkatkan darajat kita? Betul tak?
Jawapan saya apa? Kalau siapa yang ingat, orang yang bijak, apabila dia ditimpa musibah, dia akan sangka buruk kepada diri dia sendiri. Dia akan rasa bahawa saya ini ditimpa musibah kerana dosa saya. Tapi bila orang lain yang ditimpa musibah, dia akan sangka baik. Dia akan kata Allah timpakan musibah kepada dia kerana Allah nak tingkatkan derajat dia. Jangan terbalik. Jangan bila kita ditimpa musibah kita kata oh Allah nak tingkatkan derajat aku. Tapi bila orang lain kena, kita kata oh ini memang banyak dosa ni. Sebab tu Allah timpakan dia masalah macam itu. Ini orang yang ada masalah pada hati dia dan ada masalah pada akal dia. Orang yang beriman, orang yang bijaksana, dia terbalik. Dia sangka buruk pada diri sendiri dan bersangka baik kepada orang lain, sangka baik kepada orang lain. Tapi kita sekarang ni duduk untuk muhasabah diri. Jadi kita sepatutnya menganggap kebanyakan musibah yang menimpa kita, diri kita, bukan orang lain, diri kita sendiri, adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkafarahkan dosa-dosa kita. Kita lihat dalam suratul Kahf juga. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Bermaksud begini. Sesiapa yang nak beriman, maka berimanlah dia. Dan sesiapa yang nak kafir, kafirlah dia. Boleh kita berhenti di situ? Apa statement yang datang lepas tu? Ada golongan-golongan liberal, dia guna ayat ni, dia kata tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata siapa nak kafir-kafir lah, siapa nak beriman-beriman lah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Betul, siapa yang nak beriman-beriman, siapa nak kafir-kafir. Tapi ada kesan tak? Ada kesan. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesiapa yang zalim, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan neraka Jahannam untuk mereka. Dah. Allah kata nak pilih-pilih, nak pilih jahat silakan. Tetapi ada kesan. Jadi bila kita bercakap tentang keburukan dan kebaikan ini, dia berkait dengan kebebasan manusia. Hari ini kalau kita lihat slogan orang-orang yang nak tinggalkan agama ni, biasa slogannya apa? Kebebasan, betul? Dia akan guna freedom. Bebas, bebas, bebas. Bila kita tanya nak freedom daripada apa? Oh, freedom daripada ikatan-ikatan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, yang ditetapkan oleh masyarakat, yang ditetapkan oleh orang-orang yang tidak ada kena-mengena dengan saya. Kenapa saya perlu terikat dengan ikatan-ikatan mereka? Saya juga ada saya punya diri, saya juga ada pilihan saya sendiri, saya juga ada kebebasan saya sendiri. Nak tanya kat sini, apa makna kebebasan? Bila kita sebut bebas, apa makna bebas? Apa perkataan dia dalam bahasa Arab? Bila sebut kebebasan untuk memilih, apa perkataan dia dalam bahasa Arab? Bismillah. Siapa nak cuba? Perkataan ini kita biasa pakai dalam bahasa Melayu. Kita sudah memelayukan perkataan itu. Tapi bila kita melayukan perkataan itu, maksud yang kita masukkan tu ada berbeza sedikit daripada makna asal. Cuba teka, perkataan apa? Kebebasan memilih dalam bahasa Arab dipanggil ikhtiar. Ikhtiar. Orang Melayu sebut kita berikhtiar lah ustaz. Orang Melayu sebut ikhtiar itu usaha. Memang dia tidak jauh makna dia. Ikhtiar makna asal ni bermaksud kemampuan untuk memilih yang baik. Sebab akarnya adalah khairun. Khair itu baik. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang bebas adalah orang yang mampu memilih yang baik. Siapa yang bila diberikan pilihan, dia pilih yang buruk, maka dia tidak dianggap sebagai manusia yang bebas. Dia dianggap sebagai seseorang yang telah terbelenggu dengan dia punya hawa nafsu dan dia telah kalah dengan hasutan syaitan. Lain dengan takrifan barat terhadap freedom. Pada mereka freedom itu, kebebasan itu adalah kemampuan untuk melakukan apa yang kita nak buat. Selagi ia tidak mau datangkan mudarat kepada orang lain, selagi itu awak bebas untuk buat apa yang awak nak buat. Betul kan?
Itu pemahaman mereka terhadap konsep kebebasan. Dia ustaz, biarlah dia nak buat apa ke, dia nak sumbang mahram ke, dia nak jadi gay ke, dia nak jadi lesbian ke, dia nak buat apa ke ustaz. Yang penting dia tidak memudaratkan orang, dia punya pasal lah. Betul? Jadi konsep mereka, tak apalah, tak mudarat, asal tidak mudarat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pada pandangan kita, mudarat itu boleh ada dua. Satu mudarat kepada masyarakat, satu lagi mudarat kepada diri sendiri. Betul tak? Ini yang mereka terlepas pandang. Pada pandangan mereka, kalau memudaratkan orang lain saja baru salah. Kita kata kalau memudaratkan diri sendiri macam mana? Dia kata tak ada mudaratkan apa pun ustaz. Mudaratlah. Setiap dosa yang dilakukan itu mendatangkan satu kehitaman, tumpuk hitam pada hati manusia. Betul? Dan bila tumpuk hitam itu makin banyak, hilang kemampuan untuk buat kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk tak? Terbalik Ustaz. Ni betul eh? Okey. Bismillah. Hilang kemampuan untuk membuat kebaikan, susah untuk suka kepada kebaikan, dan benci pula kepada kejahatan. Ini kesan buruk tumpuk hitam. Jadi kita balik tadi pada konsep ikhtiar. Ini harus difahamkan kepada anak-anak muda kita hari ini. Nak kena cabar mereka. Dia kata kalau betul lah kebebasan, tengok sama ada kamu boleh pilih yang baik atau tidak. Kalau kamu tak mampu untuk pilih yang baik, maka kamu sebenarnya tidak bebas. Kamu sebenarnya adalah hamba kepada hawa nafsu kamu sendiri, dan kamu adalah hamba kepada hasutan syaitan. Ini boleh mengubah persepsi orang terhadap freedom, kebebasan itu sendiri. Jadi poin saya yang pertama saya nak sampaikan pada pagi ini, apabila kita bercakap tentang keburukan dan kebaikan, maka konsep kebebasan itu kita harus sertakan sekali. Kalau tak nak kejahatan berlaku atas muka bumi ini, maka kena redha Allah ambil kebebasan. Tapi kalau nak bebas, buat pilihan, maka kena tanggung risiko perbuatan kita. Kalau buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapat jahat. Satu perkara lagi. Satu kehebatan tentang orang yang beriman yang kita lihat, dia merasakan satu jenis kemanisan yang luar biasa apabila dia berjaya untuk mengatasi sesuatu musibah itu dengan redha dan kesabaran. Betul tak? Saya sendiri pernah kenal ramai orang-orang yang Masya Allah tabarakallah, mereka pernah diuji sangat teruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam keadaan diuji itu sendiri, kita lihat ada satu bentuk kepuasan yang mereka rasakan yang susah kadang-kadang untuk kita nak faham. Kata Alhamdulillah Ustaz, walaupun Allah berikan saya perkara ini, Allah beri sakit ni, Allah beri ujian itu, Allah beri musibah ini, saya redha Ustaz. Kita ni makhluk yang lemah, kita datang daripada Allah, kita kembali kepada Allah. Ada satu bentuk kemanisan yang susah untuk kita jelaskan. Itu bagi orang yang masih sedang hadapi musibah. Ada orang yang sudah selesai musibah itu, lagi kemanisan dia bertimpa-timpa. Dia kata Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, lepas saya lihat ke belakang, 5 tahun lepas saya kena teruk Ustaz, Allah uji macam-macam. Tapi sekarang ni lepas saya lihat, Masya Allah, kalaulah Allah tak buat benda tu, maka saya tak sampai di sini hari ni Ustaz. Saya tidak merasakan kemanisan iman Ustaz. Solat saya rasa tidak sampai kualiti hari ini Ustaz. Dulu saya ni jenis tak berzikir, tapi selepas kena musibah tu, ya Allah Ustaz, saya dapat rasakan manisnya berzikir, saya dapat rasakan manisnya solat. Kita lihat orang yang beriman ini, dia merasakan satu kepuasan dan kemenangan apabila dia berjaya mengatasi ujian hidup. Betul tak? Jadi sebenarnya ujian ini adalah satu bentuk kemanisan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Hidup yang tidak ada musibah dan ujian, khususnya bagi orang yang beriman, dia akan rasa kehidupan itu macam kosong. Ada kita dengar riwayat-riwayat daripada sebahagian ulama, mereka jadi bimbang apabila mereka tidak ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbulan-bulan, bertahun-tahun kehidupan mereka itu tidak ada kesakitan, tidak ada kesengsaraan sedikit, tidak ada cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan kelang kabut dan rungsing dan bimbang. Kenapa mereka bimbang? Sebab mereka bimbang, pertama sekali, bila tidak ada ujian, mereka merasakan Allah sedang tidak dalam proses menghapuskan dosa mereka.
mereka tidak dalam proses kafarah. Betul tak? Nombor dua, mereka merasakan bahawa mereka ini lemah. Sebab itu Allah tidak uji mereka. So, aku ni, kenapa Allah tak uji aku ni? Menunjukkan bahawa aku ni tengah lemah, dia kata. Kenapa Allah tak nak hapuskan dosa-dosa aku? Dia rasa kelang kabut. Ini bagi orang yang imannya Masya Allah Tabarakallah. Dia kelang kabut apabila tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang ujian, ada satu bentuk kemanisan yang mereka rasakan. Alhamdulillah, ini peluang untuk aku membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku redha dengan ketentuan dia. Aku yakin dengan hikmah di sebalik setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ujian datang, itu adalah peluang untuk membuktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu bentuk kemanisan di situ, yang hanya boleh datang melalui musibah, yang hanya boleh datang melalui kesakitan, yang hanya boleh datang melalui hati kita ini tergoncang dengan goncangan yang sangat kuat. Ini kemanisan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita semua rasa kemanisan yang seperti itu, insya-Allah. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpakan ke atas kita sesuatu yang kita tidak mampu tanggung. Dan yakinlah setiap yang menimpa kita itu adalah perkara yang kita mampu tanggung. Itu mafhum mukhalafah ayat tersebut. Bila kita dah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, janganlah Kau timpakan kepada aku sesuatu yang aku tidak mampu tanggung, maka apa sahaja yang menimpa kita termasuk dalam kategori perkara-perkara yang kita mampu tanggung, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita lihat alam Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita lihat kalau kita pergi ke hutan, ataupun kita lihat binatang, kita lihat serangga, kita lihat hujan, kita lihat petir. Kalau ditanyakan tentang kasih sayang Allah dan rahmat Allah dan hikmah di sebalik kejadian alam ini, saya rasa ramai orang boleh jawab dan ramai orang yakin. Betul Ustaz, alam ni penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tahu ni nampak ular makan tikus, di mana rahmat di situ? Orang kata, Ustaz, saya pergi hutan nampak ular makan tikus, Ustaz. Di mana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Kesian tikus tu, Ustaz. Tapi orang tak perasan. Kesian kat tikus tapi ular dapat rezeki. Kan? Nampak tak? Ini satu benda yang kita kena fikirkan ni. Kenapa kerja kita ni hanya lihat kesian tikus kena makan dengan ular? Kan bila tengok National Geographic dalam TV tu ataupun Animal Planet, kita asyik tengok rusa kena makan dengan singa. Kesian rusa ni. Kan? Tapi kita tak fikir rusa tu juga adalah rezeki kepada singa tersebut. Kenapa kita tak sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyiapkan rezeki kepada setiap makhluk ni. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyiapkan tikus untuk ular. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menyiapkan rusa bagi singa. Jadi perspektif ini kita nak kena tukar sedikit. Biasanya kita bila lihat alam Allah Subhanahu Wa Taala ini, lebih mudahlah untuk kita lihat kebijaksanaan Allah, lebih mudah untuk lihat kasih sayang Allah. Tapi yang peliknya, apabila sampai kepada tragedi dalam hidup, kadang-kadang kita ni ada double standard. Lihat alam Allah kasih sayang, lihat alam Allah nampak keadilan. Tapi bila tragedi menimpa kehidupan kita, tiba-tiba kita punya mentaliti berubah. Kita tanya, kenapa perkara ini berlaku? Sepatutnya kita menggunakan lensa cermin mata yang sama. Lensa yang sama kita melihat alam, lensa yang sama juga untuk kita melihat tragedi. Sebab tragedi juga sebahagian daripada kejadian alam Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau tidak ada tragedi, maka tidak ada peluang untuk manusia untuk sabar. Betul tak? Kalau tidak ada musibah, ada sabar. Kalau tidak ada nikmat, ada syukur. Kalau tidak ada sakit, ada ubat. Kalau tidak ada kesusahan, boleh ada kasih sayang. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Al-kamalu wan-naqsu yazharu bil-idhafah, dia kata. Kesempurnaan dan kekurangan itu menjadi jelas apabila kita letakkan mereka bergandengan.
Kerana ada kelemahanlah adanya kekuatan, dan kerana adanya kekuatanlah adanya kelemahan. Sesuatu perkara itu menjadi jelas apabila kita sandarkan kepada lawannya. Apabila kita sandarkan kepada lawannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada soalan? Bagi siapa ada soalan boleh tanya terus ya. Poin yang seterusnya yang saya sampaikan pada pagi ini, semoga mendatangkan manfaat insya-Allah. Saya pernah bercakap dengan seorang pakar jiwa, dia psikiatris. Dia kata sebab kenapa manusia ni suka melihat keburukan daripada kebaikan adalah kerana ia termasuk dalam survival mechanism. Survival mechanism ni sebab manusia ni nak hidup. Maka bila nak hidup, cara yang terbaik adalah untuk berhati-hati dan menjauhkan diri daripada mara bahaya. Itu cara yang terbaik untuk kita sebah dan selamat. Maka dia kata sebab itulah manusia ni kebanyakannya kerja kita asyik lihat yang buruk saja. Bila orang datang buat baik, kita sangka buruk. Wah, ni ada udang di sebalik batu. Bila berlaku perkara-perkara tertentu yang sepatutnya kita sangka baik, kita kerja sangka buruk saja. Jadi dia kata sebenarnya sangka buruk ni dia ada manfaat dia, supaya kita berhati-hati. Dia menjadi masalah apabila kita melampau. Apabila kita jadi paranoid, semua benda kita anggap buruk, semua benda kita sangka buruk. Ustaz, betul ke kita boleh sangka buruk? Boleh lah. Tengok kepada siapa kita bersangka buruk. Contohlah dengan agenda politik Amerika Syarikat, kan? Saya punya pendirian, setiap agenda mereka itu kita harus mula dengan sangka buruk dulu. Sangka buruk dulu. Berhati-hati. Kita sangka bahawa dia ni ada niat yang tidak baik. Itu dipanggil dalam bahasa Inggeris cynicism. Kita menyangka buruk terhadap niat orang lain. Tapi kalau sesama umat Islam, sesama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka dia punya mood tu kena different sikit lah, kena berbeza lah. Jadi dia kata apa? Sangka buruk ni dia ada tujuan ni, dia ada peranan di dalam kehidupan kita. Cuma jangan melampau. Baru kita faham kenapa manusia ni lebih suka sangka buruk, lebih suka nampak yang buruk. Sejuta benda baik yang berlaku, dia tetap nampak benda yang tidak baik. Sebab dia merasa tercapar, dia merasa threatened, dia merasa dirinya itu terancam. Terancam dengan macam-macam perkara. Terancam dengan keselamatan, dia terancam dengan namanya terancam, maruah dia terancam, nama baik dia terancam. Dulu dapat pujian orang, maka sekarang ni kalau beberapa perkara berlaku, maka akan tercemar dia punya nama. Maka bila dia rasa terancam, maka dia senang untuk bersangka buruk, menganggap yang tidak baik berlaku, perkara buruk saja yang akan berlaku. Sebab tu kita pelik, diri kita begitu, bukan orang. Memang kita pun kadang begitu. Benda yang baik berlaku, yang buruk itulah yang kita nampak. Mudah saja. Balik cuba buat benda ni. Kalau siapa kat rumah ada whiteboard kan, ada papan putih kat rumah tu, panggil anak isteri, panggil suami, bagi yang isteri panggil suami, ambil marker satu, suruh dia tengok papan putih tu, dan awak ambil satu marker warna hitam, awak buat satu dot, satu noktah, dan awak tanya kepada mereka, nampak apa? Nampak apa? Saya ulang sekali. Papan putih yang bersih, ambil satu marker, lukis satu noktah. Tanya mereka, nampak apa? Saya tanya awak dekat sini, nampak apa? Awak dah tahulah kan, sebab saya dah jelaskan. Tapi bagi orang kebanyakan, dia akan kata dia nampak titik hitam. Betul? Tak nampak noktah lah Ustaz, nampak titik hitam lah Ustaz. Jarang-jarang kita akan jumpa orang yang kata saya nampak papan yang putih bersih. Betul? Dan ada satu titik hitam saja dekat papan putih yang bersih itu. Jarang kita jumpa orang seperti itu. Kebanyakan orang akan fokus kepada hitam tu. Oh, hitam Ustaz, saya nampak hitam. Sedangkan
Papan putih itu lebih besar. Sebab soalan saya tak kata nampak apa di situ, saya kata nampak apa. Kenapa kena fokus kepada yang hitam itu? Kebanyakan manusia memang begitu. Kita pun begitu sebenarnya. Orang yang beriman ini dia cuba lawan sikap itu. Dia cuba lawan sikap itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu habis solat kita baca apa? Alhamdulillah kan? Sampai 33 kali kan? Bila sebut alhamdulillah tanpa menjiwai maksud alhamdulillah itu yang tak rasa. Tapi bila sebut alhamdulillah tu rasa alhamdulillah 33 kali tak cukup. Sebab setiap satu alhamdulillah tu kita patut ingat satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah kasih aku sebut alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih aku waktu lapang. Alhamdulillah Allah kasih aku kesihatan. Alhamdulillah Allah kasih aku isteri yang baik. Alhamdulillah Allah kasih anak-anak yang baik. Alhamdulillah Allah kasih sakit dekat kaki ni supaya aku ingat bahawa aku ni ada kelemahan. Alhamdulillah aku ada tugas. Alhamdulillah masih ada gaji lagi. Alhamdulillah bos aku perangai ada merepek sikit tapi baiknya lebih banyak. Alhamdulillah udara Masya Allah tabarakallah hari ini. Alhamdulillah. Cukup kan? 33 kali? Rasa tak cukup? Rasa tak cukup. Tapi bila sebut 33 kali rasa ramai, rasa banyak. Dia bila tak sebut tu yang masalah tu. Sebab tu Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Bila kita tengok surah Ad-Duha, ujung sekali apa? Dan dengan nikmat Tuhan kamu sebut. Sebut. Tapi jangan sebut tunjuk dekat orang. Alhamdulillah saya ni kaya betul kan. InsyaAllah duit dalam bank saya ni makan tak habis lah kan. Allah suruh ni Fabi ni'mati rabbika fahaddits ni kan. Macam mana kita nak amalkan ayat tu? Ayat tu sebenarnya kita harus sebut pertama kali untuk diri kita dulu. Kadang-kadang sebut, kadang tak perasan. Bila sebut baru rasa banyak juga nikmat Allah kasih ni. Bila tak sebut tak perasan. Alhamdulillah aku ada anak. Sebut baru perasan. Ada anak, betul juga aku ada anak. Orang lain nak anak tak dapat-dapat. Ada orang tak kahwin-kahwin, aku ada anak. Ya Allah. Bila sebut baru perasan. Alhamdulillah dapat makan nasi biryani kan. Ada orang tak dapat, tak pernah makan biryani dalam hidup dia. Makan roti kering saja. Rasulullah SAW makanan biasanya adalah kurma dengan air putih kan. Kadang-kadang sampai 2 bulan tak berasap dapur Rasulullah SAW. Nabi bila makan roti pun, Sayyidatina Aisyah kata Rasulullah SAW dikatakan tak pernah makan roti yang datang daripada gandum yang benar-benar putih. Roti-roti yang Rasulullah makan semua roti-roti yang kasar. Roti-roti kasar. Kita ni makan gandum lembut. Kalau gandum roti yang kita makan dekat kedai biasa ni macam Gardenia ke apa ke, dikatakan bahawa gandumnya itu telah di bleach. Wallahu alam, saya tak pasti betul atau tidak. Sebenarnya gandum tak boleh lah color putih sampai macam itu. Tapi pelik, roti yang kita makan ni terlalu putih. Tak tahu apa yang diorang buat pada roti itu sampai jadi putih. Sebahagian kawan saya yang bekerja dalam bidang nutrition, kesihatan dan pemakanan, dia kata diorang bleach. Bleach ni tak tahu macam nak terjemahkan dalam bahasa Melayu. Diorang buat apalah satu proses untuk memutihkan. Jadi Rasulullah SAW ni dia tak pernah makan roti yang lembut begitu. Jadi bila kita sebut Fabi ni'mati rabbika fahaddits tu, pertama sekali sebut untuk diri kita. Nombor 2 sebut untuk keluarga kita. Panggil anak isteri. Panggil isteri kita, katalah nama isteri kita Mina, tengok Allah kasih nikmat banyak kat kita. Sebut. Tapi jangan sebut kat jiran, jangan sebut kat kawan-kawan pula. Jangan sebut kat orang luar, nanti orang kata kita sombong. Dan syaitan pun akan bisikkan riak dalam jiwa kita. Hebatnya kau ni. Sekarang baru tahu hebat kan? Kita rasa ujub, kita rasa riak, kita rasa sum'ah, rasa takabur. Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Saya sangat menggalakkan sebut. Kadang-kala tu bila sebut lepas sembahyang tu alhamdulillah tu, kadang sebut bahasa Melayu pun jadilah. Jangan every time kita sebut bahasa Arab alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang-kadang sebut dalam bahasa Melayu. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Kadang-kadang kesan dia berbeza. Kalau tak percaya, buat dulu. Buat dulu. Baca terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itulah alhamdulillah maksudnya. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Segala puji bagi Engkau ya Allah.
Kadang-kadang kita sebut, ya Allah, Engkau lah Maha Besar, ya Allah. Engkau lah yang paling penting dalam hidup aku. Itu sebut Allahu Akbar. Itu erti sebenarnya. Kita ni masalah kadang-kadang kita terlalu mengulang bahasa Arab ni. Kadang-kadang kita terlepas dia punya feeling dia, penjiwaan dia tu tak ada. Subhanallah, Maha Suci Allah. Apa benda Maha Suci Allah ni? Saya tanya ramai orang Islam tak clear Subhanallah tu makna apa. Maha Suci dia apa benda? Kan? Maha Suci Allah daripada kekurangan, Maha Suci Allah daripada kecacatan, Maha Suci Allah daripada keburukan, Maha Suci Allah daripada sangkaan-sangkaan manusia yang bukan-bukan tentang Tuhan, Maha Suci Allah daripada berjasad berjisim, Maha Suci Allah daripada bertempat berwaktu, Maha Suci Allah daripada segala jenis kekurangan dan keburukan. Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allahu Akbar. Allah yang paling penting sekali dalam hidup kita. Maha besar. Sebab bila tanya besar tu apa benda, orang nak faham susah, kan? Kita sebut maha penting, yang paling utama dalam kehidupan kita. Itu yang kita sebut sebagai Allahu Akbar. Jadi cadangan saya kadang-kala tu sebut dalam bahasa Melayu. Ustaz, pahala kurang lah Ustaz. Betul ke pahala kurang? Betul ke lepas solat kalau baca segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, dia punya pahala lagi kurang? Siapa yang baca Subhanallah dalam keadaan dia benar-benar menjiwai, maka memang itu yang terbaik. Tapi kalau baca Subhanallah rasa lain, baca Maha Suci Allah rasa lain, lagi efek lah Ustaz, lagi bergelora hati saya lah Ustaz. Bismillah buat yang nombor 2. Dalam masa yang sama, latih diri untuk baca dalam bahasa Arab dan mendapat kesan yang sama. Tapi kalau memang tak dapat rasa tu, nak rasa, cubalah dalam bahasa Melayu. Sebab tu penting kadang-kadang baca terjemahan Al-Quran. Kita baca Quran ni, baca terjemahan di sebelah. Ustaz, kalau macam gitu kita baca Quran, baca bahasa Melayu sajalah Ustaz, tak payah sebut. Tidak. Itu ada riwayat yang Nabi sebut, al-alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dapat 10 pahala setiap huruf yang kita sebut. Betul tak? Dan sepatutnya bahasa Arab ini menjadi lingua franca umat Islam sebenarnya. Betapa hebatnya umat Islam dulu menginternationalkan, dia mengglobalkan penggunaan bahasa Arab. Dulu umat Islam, bagilah ke mana dunia pun kita boleh berkomunikasi. Betul? Betul Ustaz, saya tak pernah belajar bahasa Arab. Pergi Saudi tak boleh pun cakap. Boleh. Awak guna suratul Fatihah tu macam-macam awak boleh pakai. Kan? Nak suruh driver taksi untuk jalan straight, macam mana? Tak tahu nak cakap apa? Ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Kan? Kita kata go straight, go straight. Dia tak faham. Kita guna common language kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Faham? Nak marah, ada bahasa, ada kata-kata yang dalam Quran yang kita boleh gunakan. Nak bahagia, nak ucap terima kasih, semua ada dalam Quran. Jadi siapa yang biasa baca Quran, dia dah boleh cakap bahasa Arab dah sebenarnya. Dia dah boleh cakap bahasa Arab dah sebenarnya. Nak cakap good morning, tak tahu nak cakap apa. Cakap wadduha wal laili idza saja, kan? Dia faham tak? Wadduha wal laili idza saja, masya-Allah, kan? Nak cakap good night, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Jadi nak cakap bapa isteri hang ada, kan? Orang boleh juga. Ayat apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dia tanya dia. Boleh. Sebab dulu bahasa Arab adalah lingua franca kita sebagai umat Islam. Hari ini bila penjajah datang kan dulu, dia buang jawi kita. Yang pertama sekali dia buang jawi kita. Dulu umat Islam satu dunia, kita boleh baca tulisan masing-masing. Orang Melayu boleh baca tulisan orang Pakistan, sebab dia guna juga huruf yang sama. Kan? Itulah Urdu. Urdu adalah bahasa Islam yang dicipta oleh orang Islam. Sama juga dengan bahasa Jawi kita. Adalah bahasa baru yang dicipta oleh orang Melayu yang telah Islam. Sama juga dengan bahasa Urdu yang dicipta oleh orang Pakistan, orang subkontinen India yang sudah Islam. Jadi orang Melayu boleh pergi ke Pakistan, paling tidak dia boleh sebut hurufnya. Dia tak pernah nak belajar, tak payah nak belajar satu tulisan yang baru. Itu betapa kuatnya umat Islam dulu. Satu huruf yang kita gunakan, satu bahasa sebagai lingua franca kita, bahasa Arab. Tapi masalahnya hari ini bahasa Arab sudah semakin jauh daripada kehidupan umat Islam.
Jadi sebab tu saya kadang-kadang kalau nak rasakan amal ibadah kita, kadang-kadang sebutlah dalam bahasa Melayu. Ya, khususnya bagi orang-orang yang ada ujian yang kena gangguan. Contohnya ya. Kadang-kadang dia baca ayat kursi dia tak faham kenapa dia baca. Sebab tu ustaz, saya baca ayat kursi dia kacau juga ustaz. Kan? Dia kacau juga, malam-malam dia datang juga ustaz. Saya tanya ayat kursi maknanya apa je? Ayat kursi lah, pasal kursi lah ustaz. Kan? Kursi Allah dia kata. Kursi Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Dia tahu tak makna kursi tu apa? Dia bukan kerusi tu. Ni. Saya tak tahu kenapa orang Arab panggil benda ni kerusi. Dan orang Melayu pun panggil benda ni kerusi juga. Sedangkan perkataan kursi itu bukan kerusi. Kursi itu adalah tempat letak kaki raja. Dia ada singgasana, itu dia panggil arash. Dan dia ada kursi. Kursi itu tempat letak kaki. Ustaz, Allah ada tempat letak kaki ke ustaz? Janganlah cakap macam itu. Dan itu adalah bahasa kiasan. Kita nak kena faham. Macam kita sebut, dia masih pegang kursi. Macam mana? Bos dah masih kerja lagi kat situ. Dia masih pegang kursi dia lagi kat situ. Itu maksud dia apa? Dia pegang kursi dia. Dia kerja, dia hari-hari pergi kerja pegang kursi. Kita faham. Dalam bahasa kita pun kita sebut benda tu. Dia masih pegang takhta lagi tu. Pegang takhta. Faham pula. Bila sebut bahasa Melayu pegang takhta tu maksud dia masih berkuasa. Tapi bila baca Quran, Allah ada kursi. Berapa besar kursi Allah agak-agak Singgasana Allah berapa besar. Kaki dia letak. Dia ada kaki punya. La haula wala quwwata illa billah. Bila masuk Quran tiba-tiba jadi dol. Dia sebut dol. Tapi bila bercakap bahasa harian tahu pula kiasan. Tahu pula kita cakap bahasa-bahasa kiasan yang tinggi-tinggi. Bila baca Quran tiba-tiba kita bodohkan diri kita. Kan? Bagi siapa yang tak nak takwil, kata saja Allah sebut kursi, kursilah. Allah sebut arash, arash lah. Saya tidak mahu takwil. Itu tafwid. Orang yang tafwid, dia tidak akan memberikan makna. Dia kata saya tak tahu maknanya apa. Dah. Tafwid bukan yang mengatakan ini tempat letak kaki. Kaki lah. Maksud Allah ada kaki. Itu bukan tafwid. Itu bid'ah dalam Islam. Itu bid'ah. Salafus soleh pun tak buat benda seperti itu. Kata kalau Allah ada kursi, maksudnya Allah ada kaki. La haula wala quwwata illa billah. Dia tak sebut begitu. Ulama ahli sunnah wal jamaah yang tidak mahu takwil, mereka tafwid. Tafwid itu serahkan makna pada Allah. Yang takwil akan kata maknanya itu kekuasaan. Dah. Okey. Majoriti ulama ahli sunnah mereka tidak takwil, mereka tafwid. Tafwid ini diserahkan. Tapi Imam Ghazali kata kalau tafwid itu boleh membawa fitnah, contoh boleh senaraikan mungkin dalam 20 saja. Lepas tu dia dah mati akal. Senaraikan keburukan sekarang ni. Ngantuk kan? Satu. Lagi? Lagi apa? Keburukan apa dia? Masjid ni patut lebih besar lagi ustaz. Kan? Itu orang yang minda ada masalah. Mikrofon dia patut lagi jelas lagi ni. Tak jelas untuk saya ni. Ni telinga dia masalah. Kan? Bukan mikrofon. Apa lagi? Susah sebenarnya. Alah ustaz, memang dalam masjid susah nak cari keburukan. Cuba pergi pasar. Kan? Busuknya ustaz. Kotornya ustaz. Orang terpekik-terpekaunya ustaz. Kan? Itu banyak. Itu pun dekat pasar pun sebenarnya nak senaraikan kebaikan pun sebenarnya tak cukup nak senaraikan. Alhamdulillah ada nelayan yang pergi tangkap ikan. Kalau tak ada tak sampai ikan kat pasar. Alhamdulillah ada petani yang pergi tanam beras tu. Kalau tak ada macam mana nak makan nasi? Nak senaraikan tak cukup. Jadi saya nak ulang kat sini. Tolong ambil perhatian. Kebaikan adalah kebiasaan kehidupan ini. Keburukan itu berlaku sekali-sekala. Bagi siapa yang asyik nampak keburukan sahaja dan pada dia kebaikan itu sekali-sekala, ada kebutaan kepada mata hati dia. Ada kebutaan yang luar biasa pada hati dia. Kan ada jenis orang begitu kan? Jumpa je komplain. Jumpa kita je komplain. Ustaz begini je ustaz. Suami saya ni, saya ni.
Bapak saya macam ini, anak saya macam ini, bos saya macam itu, kucing saya pun masalah, kereta saya masalah, udara masalah, semua masalah. Bila kita cerita kebaikan dengan dia melenting. Ustaz ni saya cerita pasal masalah, dia cerita kebaikan pula. Oh, dia tak suka dengan kebaikan. Sebab kita nak buat dia tengok, sebenarnya bang, hidup abang ni tak adalah teruk sangat sebenarnya. Oh, dia tak suka dengar macam itu. Dia nak menganggap bahawa kehidupan dia yang paling teruk sekali, supaya dapat simpati. Ramai orang kita macam itu. Saya mohonlah, khususnya orang-orang yang kuat ke masjid, orang yang rapat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus jadi orang yang pertama melihat lebih banyak kebaikan daripada keburukan, dalam apa keadaan sekalipun. Tapi jangan sampai buta mata daripada keburukan yang berlaku. Nampak maksiat depan mata, tak apa ustaz, lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Tak ada. Dia nak kena tegakkan keadilan, dia nak kena tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kena buat. Tapi jangan asyik nampak mungkar aja, mungkar. Bid'ah syirik haram. Semua benda salah. Yang baik tak pernah ditegurnya langsung, yang baik tak pernah dipujinya langsung. Keras diam, kat rumah tak bercakap. Bila ada salah baru dia bercakap. Baik dia diam. Anak pas, okeylah. Anak fail, kau ni apa salah? Tak faham, macam-macam dia start. Janganlah kita begitu. Baik yang ibu-ibu, baik yang ayah-ayah, baik yang teman-teman yang muda-muda, tolong. Inilah yang sebahagian orang kata positive mind. Positive mind. Saya tak suka guna istilah tu sebenarnya, sebab perkataan positif dengan negatif ni, dia adalah istilah yang tidak berapa mantap. Tahu apa makna negatif dan positif? Posit dengan negate. Negate ni awak menafikan sesuatu. Posit ni awak mensabitkan sesuatu. Jadi perkara yang negatif tak semestinya tidak baik, dan perkara yang positif tidak semestinya baik. Saya kasih contoh. Saya kata ini bukan kereta. Itu adalah negative statement, kata-kata negatif. Sebab saya menafikan bahawa handphone ini adalah kereta. Jahat kan? Buruk ke benda tu? Tak. Saya kata awak ni orang yang tidak lokek. Itu negatif statement tu. Sebab saya menafikan awak ni sifat lokek. Negatif ni awak nafi. Positif awak posit. Posit ni mensabitkan. Jadi perkataan positif negatif ni pada saya dia adalah bukan istilah yang baik untuk kita gunakan. Sebab saya ada jumpa orang-orang yang kata, ustaz, kita kena positif setiap waktu. Oh, positif. Saya kalau baca cerita Rohingya nak positif macam mana kita tak boleh sedih-sedih ustaz. Kita kena sangka baik, kita kena look forward, kena semangat dalam kehidupan kita. Saya kata ini merapu saya kata. Sebab Rasulullah juga bersedih. Rasulullah juga terkesan jiwa dia. Kamu nak kata Rasulullah itu negatif? Kamu nak kata Rasulullah itu tidak baik? Tidak. Kadang-kadang kita perlu positif, kadang-kadang kita perlu negatif. Electrical charge perlu negatif dengan positif charge kan? Kalau satu charge je tak boleh dah berlaku apa-apa. Sebab kita ni manusia. Ada orang kata positif, positive minded. Oh, kita sangka baik semua. Apa yang berlaku positive minded. Oh, Amerika serang Iraq, positive minded. Apa yang berlaku kat Rohingya, positive minded. Apa berlaku di Palestin, kita sangka baiklah kepada Yahudi. Saya belum dengar lah orang kata macam itu. Itu minta kena lepuk kan. Kita sangka baiklah dengan apa yang berlaku kan. Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tahu apa yang dia buat. Kita jangan nak bising-bising seperti ini. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Jadi setuju tak bila saya katakan kehidupan ni lebih banyak baik daripada buruk? Ke ada yang nak menyangkal dekat sini? Silakan sangkal, berikan fakta dan berikan bukti. Ustaz, hidup saya ni banyak teruknya ustaz. Kasih saya. Anak saya dadah. Suami saya tak balik rumah. Saya ada kanser. Rumah saya buruk. Lagi? Kejap ustaz dia pause sekejap. Kejap Saya fikir. Bapak saya dulu kaki botol. Mak saya dulu perempuan yang tidak berapa baik. Keturunan saya, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi pernah cakap terima kasih tak yang cik boleh bercakap? Alah, cakap tu biasalah, semua orang boleh cakap. Dia akan cakap macam itu. Tengok, bila sebut nikmat, dia akan intingkan, pandang remeh. Ini jiwa manusia ni. Ini hitamnya hati kita ni. Bila sebut nikmat, dia akan pandang enteng. Alah, itu biasalah ustaz, semua orang ada. Astagfirullahalazim. Semua orang ada. Ada orang bisu.
Yalah, cik sebut-sebut macam ini, cik ada kanser. Betul. Tapi masih boleh solat tak? Alah, orang lain pun boleh solat. Dia pandang enteng kat benda tu. Bila sebut baik, dia pandang enteng. Bila sebut buruk, dia besarkan. Betul tak ini masalah dalam masyarakat kita? Ini masalah dalam masyarakat kita. Tolonglah saya mohon, bila kita pulang ke rumah, nampak isteri kita, kan, walaupun mungkin dia belum mandi, kan, walaupun mungkin dia tengah masak, kan, rambut tengah serabai sikit, cubalah tengok kebaikan. Alhamdulillah, ada juga isteri aku kat depan ni, kan. Suami balik kerja, tolonglah tengok kebaikan. Ustaz, suami saya ni jenis tak pernah senyum, Ustaz. Dia ni tak kelakar langsung, garang aja. Dia ni mentang-mentang askar, kan, mentang-mentang askar, kan. Taklah semua askar macam itu. Ada juga askar yang banyak senyum dan ketawa ni. Tapi ada sebagai orang ni mentang-mentang askar garang. Dengan isteri pun garang begitu, macam nak pergi perang. Balik rumah pergi perang, keluar rumah pergi perang aja. Dengan anak perang, dengan cucu perang, semua perang. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun suami begitu, isteri tetap kena cari. Alhamdulillah Ustaz, suami saya ni garang-garang begitu pun Ustaz. Itulah yang buatkan saya ingat satu lawak jenaka dia dalam hidup. Satu je dia pun pernah berlawak, Ustaz. Saya ingat sampai mati, Ustaz. Mungkin sebab itu. Nampak juga kebaikan, Alhamdulillah. Orang yang buat kelakar selalu pun, nanti dia punya kelakar pun tak ada nilai, kan. Orang yang kelakar sekali-sekala tu, orang appreciate. Jadi kalau nak cari baik, memang banyak. Kalau nak cari jahat, dia boleh direka-reka. Ini problem kita. Nak cari baik banyak, ya Allah, tabarakallah. Ustaz tengok keadaan saya, Ustaz. Saya dah tak ada keluarga lagi. Saya ni sebatang kara, Ustaz. Sakit macam-macam, tak ada orang jaga saya, tak ada orang perhatikan saya, tak ada keluarga lagi, Ustaz. Tak ada kerja lagi, Ustaz. Ustaz bilang saya, di mana saya nak rasakan kebaikan dan kebahagiaan? Ni saya tengah bercakap dengan pakcik, kan? Saya boleh je cabut lagi, tapi saya duduk dekat sini, kan? Bukankah itu satu bentuk kesyukuran juga? Nikmat yang Allah berikan. Ada orang juga nak dengar masalah kita. Ustaz, saya ni tak ada orang pun nak dengar masalah saya. Itu pun saya tak ada, Ustaz. Ini saya mohon, kita harus rawat hati kita. Bagi orang yang jenis macam ini, saya kasih garanti 100%, di mana pun awak berada, awak tidak akan bahagia. Saya kasih garanti ni. Ini saya berani garanti. Siapa yang ada sikap seperti ini, di mana pun awak berada, apa saja keadaan hidup awak tidak akan bahagia. Kasih 1 juta pun, Allah, 1 juta je. 1 juta aja dia kata. Ada tak orang macam itu? Ada. Saya pernah jumpa seorang suri rumah ni. Dia gaji, suami dia gaji tak silap saya dalam 7,000. Suami dia kasih dia 2,000 RM setiap bulan sebagai duit apa. Itu bukan nafkah tau, itu jajan dia. Ni suami yang Masya Allah sayang sangat pada isteri dia. Dia komplain, Ustaz, saya stres, Ustaz, stres. Kenapa? Kita ingat masalah besar lah. La haula wala. Saya punya kawan datin tu, Ustaz tahu berapa dia dapat sebulan suami dia kasih? Suami saya kasih 2,000 RM tu, Ustaz. Darah saya dah meluap dah, tapi saya kena tahan. 2,000 RM, Ustaz, nak buat apa dengan 2,000 RM? Saya macam nak hempas je saya punya songkok kat depan tu. Tapi kita kena maintain, Ustaz, kan? Ustaz kena relax, kan? Tapi hati dah panas. Macam mana kita nak cakap dengan orang seperti itu? Dia tak nampak, dia dikelilingi nikmat pun dia tidak nampak. Itu buta di mana? Bukan di sini, di sini. Di sini butanya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukan mata, tetapi yang buta dekat sini dalam hati. Ada orang dapat peluang datang masjid saja sudah cukup membahagiakan diri dia. Betul tak? Ustaz, Alhamdulillah, bahagia saya jumpa kawan-kawan lama, dapat beribadah sama, dapat dengar ilmu Allah. Ada orang datang begini, balik pun begini juga. Maksud saya begini, itu bukan wajah dia. Ada orang wajah begini tapi hati bahagia, kan? Dia bukan wajahnya tapi hatinya pun begitu. Dia datang begitu, balik pun begitu. Nak bahagiakan susah. Jadilah orang yang senang dibahagiakan. Mohon saya minta, jadilah orang yang mudah dibahagiakan. Jangan jadi orang yang susah untuk dibahagiakan. Macam-macam syarat nak kena penuh baru nak bahagia.
Kan? Abang ni apa tak happy-happy lagi ni? Awak belum buat ni lagi. Awak belum buat tu lagi. Ini saya cakap tak buat, itu saya cakap tak buat. Macam-macam list. Isteri pun sampai botak kepala. Wanita kalau botak tu dah serius sangat lah. Isteri pun sampai botak kepala. Apa ni? Semua yang saya buat tidak cukup. Jadilah manusia yang senang dibahagiakan. Jadilah manusia yang senang dibahagiakan. Jadilah manusia yang senang dibahagiakan. Kenapa saya ulang sampai 3 kali? Sebab memang besar problem ni dalam masyarakat kita. Banyak yang depression bukan sebab orang, sebab diri sendiri. Bila kita ajak dia, ini bila kita buat sesi psikoterapi ni. Psikoterapi ni bagus dia. Sebenarnya ini sesi psikoterapi ni. Bila datang majlis ilmu tu psikoterapi lah juga. Sebab kita diajak untuk fikir tentang diri kita, tentang kita punya nikmat, ujian hidup kita, kesabaran kita, kesyukuran kita. Bila ajak bercakap baru dia nampak. Sebab tu kadang-kadang kita kena hadis tu Allah sebut tu. Sebut nikmat Allah, sebut. Jangan degil. Bila orang senaraikan kebaikan, buka mata besar-besar. Kan? Kalau tak nampak juga, tolong balik tulis dekat kertas. Jadi siapa yang kerja depression, sedih murung, sedih murung, sedih murung, paksa diri balik ambil kertas, tulis nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tampal dekat tembok. Sebab bangun tidur nampak nikmat. Alhamdulillah ada pinggan mangkuk Pyrex. Suami belikan. Tulis. Alhamdulillah anak saya begini, dengar kata. Walaupun dia mungkin bodoh sikit, tapi dia dengar kata. Jadi tulis. Senaraikan. Awak tak cukup kertas, baru awak perasan ni, Allah banyak nikmat Allah kasih pada aku ni. Allah. Itu yang kita sebut sebagai kebaikan itu adalah kebiasaan, dan keburukan sebenarnya adalah pengecualian. Exception saja kadang-kadang berlaku keburukan ni. Ya. Jadi Ustaz macam nak bersihkan hati Ustaz, saya ni kerja memang nampak buruk je Ustaz. Ni ulama kata kena banyakkan zikrullah, kena banyakkan zikir, kena banyak muhasabah, kena banyak muhasabah diri. Lepas solat tu tengok dalam diri, tengok dalam hati. Muraqabah. Muraqabah ni awak observe dan beri perhatian kepada suara-suara hati awak. Dengar dalam masa 1 minit tu, suara hati kita banyak buruk ke banyak baik? Banyak kemarahan, banyak dendam yang keluar. Kadang-kadang dendam kita keluar, marah kita keluar, kan? Nanti dia aku tunjukkan kepada dia. Kita cakap macam itu. Itu tak baik tu, tulis. Tak baik ni. Dalam 1 minit Ustaz, dalam 20 suara hati saya 19 tidak baik. Itu kena muraqabah. Muraqabatun nafs dipanggil. Kalau tak jalan juga, nak kena jumpa doktor jiwa. Doktor jiwa ni dipanggil sebagai doktor rohani lah, bukan psikiatris atau psikologis. Mungkin kalau ada jumpa syekh-syekh yang boleh merawat hati, cakap dengan dia. Cakap dengan dia. Ni bukan macam confession Kristian ya. Kristian dia ada confession dia. Tapi kalau kita perasan dalam Islam pun, para sahabat kadang-kadang datang jumpa Rasulullah. Dia terus tegang dengan hati, dengan Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, dalam hati aku ni ada suara-suara yang tidak baik." Ada sahabat yang nak solat tak khusyuk-khusyuk. Dia kata, "Aku masuk solat saja, otak aku terbang ke tempat lain." Macam familiar tak? Macam biasa dengar tak? Kan? Ini pengalaman kita semua lah. Masuk solat je, otak terbang ke tempat lain. Bila tak solat, tak terbang tau. Dia solat Allah je dia start. Dia tunggu signal. Dia tunggu signal Allah Akbar je, dia start menerawang satu dunia. Lepas tu bila salam tu baru dia balik. Sahabat jumpa Rasulullah terus tegang. Masalah dalaman dia. Itu bukan confession. Itu dipanggil muzakarah. Dalam istilah tasawuf dipanggil muzakarah. Muzakarah ni syekh dengan murid duduk. Ustaz, saya rasa macam ni, hati saya ni saya tak tahu kenapa Ustaz. Saya dendam. Dendam ni tak susah nak hilang Ustaz. Dendam dengan siapa? Dendam dengan bapak saya sendiri Ustaz. Kenapa? Bapak saya dulu pukul bantal saya Ustaz. Bapak saya dulu ceraikan mak saya tanpa hak Ustaz. Dia menzalimi satu keluarga saya Ustaz. Di situ kita kena buat proses kemaafan. Kita kena buat proses. Adalah cara-cara dia yang kena buat lah. Tapi kena muzakarah, kena cakap. Bagi orang yang tak boleh nak settlekan diri, dia kena terus dengan dia kena cakap. Bila dalam bercakap tu, itu dipanggil talking therapy. Terapi bercakap. Jangan simpan. Orang kita suka ketat. Dia ketat, dia simpan. Masalah macam-macam kat dalam. Dendam, marah, kesumat, semua macam-macam kat dalam. Akhirnya penyakit keluar. Kalau tanya doktor, dia setuju kalau kata banyak penyakit kita datang daripada stres kita. Datang dari depression kita. Kemurungan kita menghasilkan sakit dekat dalam tubuh kita. Dia tak boleh terima, dia keluar sebagai penyakit tubuh. Jadi kadang-kadang kena cakap, kena lepaskan. Lebih baik cakap marah-marah tak apa daripada tak cakap, simpan kat dalam. Dia meletup tiba-tiba. Release, cakap.
Isteri kita kadang-kadang buat begitu, layankan. Dia kadang cakap menangis satu pasal, kita tak tahu saya menangis, tiba-tiba menangis. Kan? Lelaki ni kadang-kadang dia malas nak layan kan? Tapi kadang dengar, dia release. Kalau tak, dia simpan sampai satu masa nuklear bom. Itu yang kita tak nak. Lelaki biasa buat macam itu juga. Simpan. Ada masalah tak nak bilang. Ada masalah tak nak bilang. Statistik di Malaysia ini, kadar sakit jiwa yang kata tidak banyak beza jumlah antara lelaki dengan perempuan. Tetapi lelaki lebih lambat untuk cari rawatan. Sebab apa? Ego. Betul? Lelaki jarang untuk mengaku sakit. Dia susah nak kata diri dia sakit, dia simpan. Saya tahu ramai kat sini pun begitu juga kan? Sakit dalam dia simpan, sakit tubuh simpan, tak nak bilang anak, tak nak bilang isteri. Sebab dia nak tunjuk yang diri dia ni hebatlah. Tapi nanti membawa masalah pada keluarga. Tiba-tiba ada penyakit kronik, keluarga tak tahu masalah. Bila ada masalah kena cerita, kena sebut, kena cakap dan kena cari rawatan secepat mungkin. Dia kata orang Melayu kita ni ada sakit jiwa ni, dia lambat untuk cari rawatan sebab dia simpan, dia tak nak bilang. Sebab dia malu nak kata dia ada murung, malu nak kata yang dia ni ada masalah dendam, malu nak kata yang dia ni ada masalah depression. Malu. Akhirnya jadi mangsa kepada diri sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Semoga mendapat manfaat insya-Allah. Ada soalan? Ustaz Hambali ada bilang entah yang bulan depan. Betul ya? Bila? Ahad minggu keempat lepas maghrib sampai Isyak. Lepas maghrib solat Isyak. Sambung. Baik. Ada pengumuman penting di sini. Kuliah saya subuh ini yang terakhir ya. Kita akan tukar kepada hari Ahad malam, iaitu lepas maghrib saya akan ceramah, lepas tu kita berhenti, lepas Isyak ada soal jawab. Bulan depan terus bertukar kepada minggu keempat, hari Ahad, minggu keempat setiap bulan. Hari Ahad, minggu keempat setiap bulan, lepas maghrib sampailah selepas Isyak. Bagi siapa yang nak meneruskan pengajian kuliah akidah ini, saya jemput hadir insya-Allah. Itu saja. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.